wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fid-din wahdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika syakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah rahmat, hidayah dan juga hidayahnya dapat untuk kita bertemu semula selepas daripada pertemuan pertama kita pada tahun ini pada bulan lepas, yang mana kita membahaskan tentang isu bahaya riba. Jadi dan macam tu juga pada bulan ni, pada sesi pengajian kita pada kali ini pun kita akan panjangkan lagi bab isu riba, dan kita lagi akan buka lah soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada kemusykilan bukan hanya dalam bab riba saja, tetapi apa saja yang melibatkan pasal isu akad jual beli di dalam Islam, tempahan ke, pajak gadai ke, apa saja yang kita muskil mengenai bab muamalat. Yang dekat mana yang saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau tak boleh jawab malam ni, saya akan buat rujukan nanti dan kita akan bagi tahu lah macam mana jawapan dia tu. Baik. Bulan lepas kita bercakap mengenai bab riba, yang mana riba ni kita pun tahu ada disebut di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memang Allah Ta'ala ni memang cukup marah sungguh dengan riba. Di antaranya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah hampa semua kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan sekiranya jika benar kamu orang yang beriman, oleh itu jika kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu adanya bahawasanya kamu telah mengisytiharkan perang terhadap Allah, akan adanya perangan daripada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim kepada siapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut apa? Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, yang mana yang mengaku diri dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia kena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, dahlah beriman, tolong takut lagi. Allah Ta'ala minta takutkanlah kita kepada Allah Ta'ala. Ittaqullah.
Benda yang menjadi rukun bagi Tok Khatib kena sebut setiap kali pada hari Jumaat adalah pesan kepada seluruh pendengar supaya takut kepada Allah Ta'ala. Nak takut ni macam mana? Nak takut ni pun kena ada ilmu. Saja-saja pakai nak main takut, tak ada ilmu, tak jadi. Bila kita rasa kita takut dengan Allah Ta'ala, maka kita akan buat apa yang dia suruh dan kita tinggal apa yang dia larang. Kita nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, sebagai contoh sembahyang, puasa, buat keluar zakat, sedekah, pergi haji, hubung silaturahim. Ni semua adalah tanda sebagai kita takut kepada Allah Ta'ala. Tapi takut tu pun perlu pada ilmu. Nak sembahyang, ilmu sembahyang pun kena mengaji. Nak sedekah pun ilmu mengenai bab sedekah pun kena mengaji juga. Nak buat keluar zakat, ilmu pasal nak buat keluar zakat tu pun kena mengaji juga. Nak puasa sunat pun kena mengaji juga pasal dosa sunat. Puasa sunat kena mengaji. Kata dia untuk kita nak buat sebarang kebaikan kepada Allah Ta'ala, semua kena mengaji. Dia tak boleh kita buat pakai main ikut dan kita ayah. Kerana kita takut, kerana tanpa ada ilmu, maka takut kita tu tidak bermakna di sisi Allah Ta'ala. Kita buat ibadat yang kita merasakan bahawa kita takutlah kat Allah Ta'ala, tapi rupanya kita tak ada ilmu. Dan kita nak tinggal satu-satu larangan yang Allah Ta'ala larang kita, jangan buat lah tu, jangan buat. Tu pun perlukan kepada ilmu juga, bukan hanya pada sekadar tinggal saja, tapi kena ada ilmu. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqwa, wahai orang yang beriman, hampa semua kena takut kepada Allah Ta'ala. Fi'al amar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, ittaqu. Allah Ta'ala sebut bahawa takutlah kepada Allah Ta'ala, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggallah apa yang berbaki daripada riba yang kita tengah berurusan. Riba yang macam mana? Kita buat pinjaman rita, kita buat pinjaman rumah, kita buat sebarang dalam pinjaman insurans, pinjaman rumah secara riba, insurans rita motor, pinjaman kereta dengan rumah, macam-macam lagi pinjaman. Dan apa saja yang kita buat pada hariannya yang kita tahu bahawa dia melibatkan riba, maka Allah Ta'ala kata wazaru ma baqiya min riba. Kita tengah berurusan dengan riba dan sila tinggal. Allah Ta'ala kata hampa kena tinggal daripada saki baki, daripada urusan hampa menjalankan riba. Macam mana yang kita sebut pada minggu lepas, pada bulan lepas, kalau kita pakai insurans haram, tukar pergi ke takaful. Kalau kita pakai pinjaman, buat pinjaman daripada bank konvensional, rumah ke, kereta ke, kali ni pergi habaq dekat dia, tahun ni habaq kata ataupun bulan nak masuk bulan baru ni, kita minta supaya pegawai bank tolong tukarkan pinjaman kita yang cara konvensional yang berasaskan riba, minta dia tukar pergi kepada pembiayaan cara Islam. Itu maksud dia bila kita tinggal. Bukan maknanya bila kita kata aku nak tinggal, kalau orang bagi duit riba aku tinggal ke. Tak. Urusan kita pada hari ini tak dapat elok daripada riba. Kalau kita buat pajak gadai di pajak gadai acung contoh yang guna riba, apa saja urusan yang kita buat, Allah Ta'ala kata wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau betul hampa beriman, Allah Ta'ala kata kalau betul hampa beriman, maka hampa kena tinggal. Hampa tak ada alasan. Sat lagi kalau kami tinggal riba ni, kami nak makan apa? Kalau kami nak makan riba sat lagi ni, kalau kami tinggal riba ni, boleh selamat ke? Boleh ke? Apa nama kita ni nak susah kalau kami nanti kalau kita tinggal riba. Maknanya kita menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak yakin pada rezeki dia. Fa illam taf'alu, dan kalau hampa tak mau buat, Allah Ta'ala kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka hampa telah mengisytihar perang. Hampa tunggulah perang hampa dengan Allah Subhanahu Ta'ala dan Rasul. Makan babi pun tak terani, Allah Ta'ala marah. Menjudi pun tak terani. Tapi riba ni jangan buat main.
Sebab apa? Makan babi, kalau orang main hidang kat kita seketui, kita tak mau, contohnya. Kita tahu daripada kecil lagi kita dah besar dengan mak pak kita sebut kalau kita babi ni. Bukan kita nak makan, nak sebut pun kadang Allah. Orang Melayu ni kalau babi ni dia buat maki bahan, maki orang. Makan apa tahu lagi, memang pakai dok lah. Atau orang Melayu Islam ni jahat tahu mana pun babi dia tak makan. Tapi riba belum tentu. Riba belum tentu dia tinggal. Maka Allah Ta'ala kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka hangpa akan isytihad perang dengan Allah Ta'ala. Tunggulah perang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka Ibnu Abbas menyebut dalam tafsir ni bahawa nanti apabila pada hari kiamat Allah Ta'ala akan panggil kepada orang-orang yang makan riba, dan dia akan kata, la, ambil lah hampa punya senjata hampa riba tu, main perang dengan aku. Kerana Allah Ta'ala ada isytihad perang bagi orang yang makan riba. Maka wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan sekiranya hampa ni ada nampak tanda-tanda bertaubat, mau daripada tinggal riba tu, taubat. Yang kata taubat ni maknanya kita menyesal, kita azam tak mau buat dah, dan memang kita tinggal sungguh-sungguh perlakuan kita dalam riba. Maka Allah Ta'ala kata falakum ru'usu amwalikum, maka hampa ambil duit modal hampa balik. Contoh dia macam mana? Ni soalan, antara soalan yang orang tanya saya, Ustaz, apa nama saya dapat pampasan insurans. Saya dapat pampasan insurans 100,000. Tapi insurans ni kita pun tahu bahawa dia bukan berasaskan daripada sistem Islam. Insurans takaful hak Islam. Jadi lagu mana Ustaz? Duit tu, duit yang ada bercampur dengan riba, boleh tak saya nak makan? Soalan ni soalan yang main daripada orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia berasa macam dia tak pandai yakin. Ingat no, kalau kita dapat insurans boat ke, insurans kereta ke, accident ke, apa ke, contoh dia, insurans tu haram. Duit yang dapat kepada kita tu haram. Dan kadang-kadang duit tu buat kepada waris, bagi pula harta faraid dengan benda-benda yang haram. Jadi nak buat lagu mana? Contohnya kita dah habis carum insurans ni berapa lama? Kalau kita setahun tu contoh dia dalam berapa ratus, tapi kita dapat sampai, contoh dia ada orang carum insurans 1,000 tapi dia dapat 100,000, maka dia kena ambil sekadar mana duit modal yang dia keluar dulu. Jadi kalau kata hak lebih tu macam mana Ustaz? Hak lebih tu riba lah. Contoh kalau kita carum tiap-tiap bulan 300, no, 300 kalau kita sampai 10 bulan dah 3,000. Kalau 12 bulan jadi apa? 36,000. 3,600. Tapi pempasan yang kita dapat sampai 10,000 contoh, padahal yang kita carum 3,600, kita dapat apa? 10,000. Jadi tolak berapa? Jadi apa? 6,700 lebih. 6,700 tu jadi riba. Tapi kalau kita nak lempak pergi ke tepi, banyak orang Ustaz ni. Dah jadi lebih tu lah. Kalau kita nak ambil 3,600 tu, masa macam sikit sangat lah. Tapi nak lempak pergi ke tepi 6,400 lagi ni, banyak ni Ustaz dia dah. Boleh beli suji kereta lagi ni. Tapi itulah yang Allah Ta'ala kata, kalau hampa betul-betul beriman, hampa kena buat. Tapi cerita ada pada hari ni, hari yang kita PKP, no, ekonomi mengudur Malaysia. Jadi duit tu kita nak lempak tepi pun kita terpaksa guna. Kita nak tahu ke tepi pun tak boleh sangat, pasal ni dalam keadaan ekonomi Malaysia, kerja tak ada, pilihan tak ada. Baik, duit ni kena asin dulu, jangan guna
untuk makan. Biar pada keperluan yang terdesak, barulah boleh makan duit riba yang ada. Tapi kalau sekadar kita ni sampai 3-4 kerja pun kita boleh usaha lagi dengan tulang 4 kat kita, pasti perlu kita ada nak makan duit riba tu dulu. Seeloknya kalau kita nak ajak cara kita bertakwa, duit-duit riba daripada komersial insurans ni kita pergi bagi terus lah. Mana-mana badan kebajikan ke apa, biar mereka pergi urus sendiri. Baik, apa yang saya nak cerita di sini, itu di antara suruhan Allah SWT dan betapa tegahnya Allah Ta'ala terhadap riba. Mana dia marah semua. Bulan lepas kita cerita, riba ni terjadi dalam bab jual beli, dalam bab barang-barang yang Nabi SAW sebut pada kita, kurma, apa nama, emas, perak, gandum, barley, kurma, garam. 6 benda ni yang mana disebut sebagai kena bagi tangan ke tangan, tidak boleh bertangguh. Dan dalam bahasa mudah kita kata tak boleh beli berhutang. Contoh macam orang kata saya beli emas di Kuala Lumpur, hari ni masuk dalam akaun apa nama bank mereka, esok lusa mereka hantar, jadi riba. Ya, jadi riba tu. Dan namakan sebagai riba an-nasi'ah kerana bertangguh. Bagi itu bertangguh, tak sampai tangan ke tangan di dalam satu majlis akad yang kita tengah buat ni, dia tak sampai tangan ke tangan, maka dia menjadi riba. Ya, dia menjadi riba. Baik, pada malam ni saya nak terang pasal riba yang berlaku di dalam insurans. Baik, insurans ni yang mana kita tahu kita mencarur duit pada tiap-tiap bulan, ataupun ada orang yang bayar pada tiap-tiap tahun. Insurans harta ke, motor ke. Kalau insurans kesihatan, ada yang bayar setahun terus, ada yang bayar setiap bulan. Tujuan dia apa? Untuk menjamin keselamatan kita dan juga kegunaan duit kita pada waktu-waktu yang terdesak. Kita terdesak, masa kita tumpang daripada kita tak kita tak teruk ni, kita bagi duit kepada syarikat, kita carut sampai masa mungkin kita terpaksa masuk hospital, duit nak merawat kita banyak nak guna, mungkin puluh ribu, mungkin ratus ribu. Jadi insurans dia akan tanggung semua benda tu. Tujuan dia yang untuk. Baik, apakah benda-benda yang telah menyebabkan insurans ni tak boleh tapi takaful boleh? Ini yang saya akan bercakap. Yang pertama sekali, insurans, di antara benda yang paling besar sekali, insurans apabila dia berlaku perjudian. Perjudian ni macam mana? Sebagai contoh, dia tunggu kita ni jadi musibah dulu, baru dia akan bagi duit tu kepada kita. Baru dia akan bagi pampasan kepada kita. Dia akan tanggung segala kos. Kalau kita aksiden harta ke, kita terpaksa masuk dalam hospital ke, baru dia keluar duit. Dia kata takaful pun sama juga, tunggu Ustaz, tak boleh terang lagi. Jadi macam mana apa yang berlaku pasal perjudian? Kerana apabila berlaku musibah, baru dapat dekat kita. Tapi kalau setahun tu berlalu tanpa ada musibah, maka duit tu akan menjadi hak milik syarikat insurans. Maknanya kalau jadi musibah kat kita dan kita pun tak minta lah cerita dia, walaupun kalau dia habang kata nanti pakcik boleh dapat pampasan, kami cover sampai 200,000. Kita dengar, walaupun kita dengar tinggi, tapi bukan kita semua teringin nak masuk hospital. Kalau boleh kita nak sihat badan, cuma kita carung duit tu pasal kita nak syarikat boleh tanggung kita pada waktu-waktu yang kita terdesak, tak ada duit, nanti dia boleh tanggung. Kesalahan yang pertama adalah kerana berlaku unsur perjudian, di mana apabila berlaku musibah, maka barulah kita dapat. Dan apabila tidak berlaku sebarang musibah, duit tu akan menjadi hak milik mutlak bagi syarikat insurans. Maknanya hangus.
duit kita hangus. Tahu tu tak ada apa. Macam kita duk ambil insurans kereta, insurans motor, tahu tu tak accident langsung. Jadi duit tu pergi ke mana? Boleh kat syarikat. Baik, yang keduanya adalah berlaku unsur perjudian. Unsur perjudian tadi yang pertama. Yang kedua adalah berlaku unsur riba. Riba ni riba macam mana? Sebagai contoh, kita mencarut. Katalah sebulan 200 ataupun setahun 250 ikut kereta ataupun motor yang mana yang kita carum lah. Lagi mahal kereta tu, lagi mahal lah duit insurans dia. Jadi pulangan dia tu berlipat kali ganda melebihi daripada kos yang sebenar. Melebihi daripada kos yang sebenar yang dia akan tanggung, yang kita carum tu. Baik. Dan dia melebihi, maknanya dia akan bagi balik kepada kita dalam jumlah yang cukup besar, lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat pada ketika kita carum tu. Boleh bagi lebih daripada hak kita carum. Dia cover lebih. Jadi dia bagi balik dalam bentuk pulangan tu, dalam bentuk yang lebih. Baik, itu yang kedua. Maknanya dia insurans ni, dia boleh jadi perjudian, dia boleh jadi riba. Yang ketiga adalah ketidakjelasan. Tak jelas, berapa dia nak cover. Kadang-kadang berlaku sedikit ada penipuan. Penipuan yang macam mana? Ejen insurans ni cerita tak habis. Apa yang dia cover, apa yang patut tak cover, dan bila nak claim balik dia jadi punya susah. Cerita dia ada unsur-unsur ketidakjelasan. Yang keempatnya adalah kerana syarikat-syarikat insurans ni, mereka pun ada pelaburan juga. Syarikat insurans yang kita duk bagi duit pada tiap bulan, dia pun ada juga melabur. Syarikat-syarikat yang urus duit ni, dia akan melabur merata. Antaranya syarikat insurans ni, dia akan melabur kepada benda-benda yang tidak diiktiraf oleh syariah. Tak diiktiraf oleh syariah. Perniagaan itu tidak diiktiraf. Contohnya, ada syarikat insurans dia melabur ke dalam perniagaan Arab. Ada syarikat insurans dia melabur dalam perniagaan judi. Ada syarikat insurans yang melabur pada benda-benda yang hiburan, kasino ke apa contohnya. Ada yang insurans yang melabur pada perniagaan jual babi di Eropah ke apa, dia masuk melabur di sana. Jadi dengan untung-untung yang dia duduk melabur tu, jadi duit tu pula yang dia boleh bagi kat kita sebagai pulangan. Baik, habis di situ. Maknanya kita nampak bahawa insurans ni yang kita tak pernah duk tahu pun apa menyebabkan dia haram. Hari ni kita nampak operasi, cara dia berjalan syarikat. Baik, yang kemudian kita tengok pula kepada takaful. Saya bukan ejen takaful, saya tak promote, bukan nak promote pasal saya ejen takaful. Saya bukan ejen takaful, tapi kita cerita kebaikan antara benda yang telah diubah sesuai oleh ulama-ulama Islam supaya menjadikan insurans ni yang asalnya haram tapi diislamkan menjadi takaful. Baik, yang pertama, takaful ni konsep dia adalah ta'awud, bantu-membantu. Macam mana? Macam tabung khairat kematian. Jadi kita buat tabung macam dalam Korea ni, kita buat tabung khairat kematian. Setiap tahun mana-mana ahli yang masuk, dia kena bagi 100 contoh ada. Dan apabila berlaku kematian, maka tabung hak yang duk himpun daripada start ramai-ramai ni, mereka bubuh dalam tu, dan duit tu lah akan digunakan untuk tolong urus segala kelengkapan dan perbelanjaan jenazah. Baik, tapi kita masa kita bubuh duit dalam tabung khairat kematian ni, ada tak kita niat tahun ni kalau tak ada berlaku kematian, kita nak ambil balik duit tu? Tak ada. Dan kita niat bahawa kalau pasal tak kita mati pun, duit ni akan digunakan untuk siapa-siapa yang mati dalam ahli qaryah kita. Betul ya?
Kalau kita bagi 100 tu, kita pun tak harap nak ambil balik dah. Pasal tujuan dia adalah untuk membantu. Membantu apa? Membantu ahli khairat ni. Jadi apabila berlaku kematian, kalau kita tak mati pun, orang lain mati pun, duit tu akan kita gunakan untuk tolong mereka. Baik. Jadi di dalam takaful, duit tabung yang orang duk carum kat mereka ni, apabila berlaku sebarang musibah kepada setiap orang yang mencarum, maka dia akan guna duit ni di dalam tabung ni untuk orang yang kena musibah tu. Maknanya dia ada tabung khusus. Tapi kalau tahun tu tak ada siapa pun tak kena musibah, tak masuk hospital ke, tak aksiden ke, duit tu syarikat takkan ambil jadikan hak milik dia. Dia akan terus bubuh di dalam tabung tu. Dia hanya menjadi pengurus kepada tabung kebajikan tu saja. Dan dia ambillah sikit duit pengurusan daripada dia jaga tabung caruman. Ni kata takaful dengan insurans ni dia beza. Apabila tak berlaku musibah, duit tu akan jadi hak milik syarikat. Tapi hak ni takaful, apabila tak berlaku musibah, dia takkan ambil duit tu. Duit tu duduk dalam tabung, dia akan bantu mana-mana ahli yang akan kena kesusahan, yang ditimpa dengan musibah yang melayakkan untuk mereka terima papasan. Maka itu yang pertama. No, maknanya takaful, dia tak ambil duit itu. Syarikat takaful, dia tak akan ambil duit itu. Dia biar duduk dalam tabung. Macam Tok Imam jaga apa, tabung khairat kematian. Duduk tentu. Kalau kata tahu ni tak ada orang mati pun, tak ada Tok Imam balas ambil dah. Tak, duduk dalam tabung tu, contohlah. Sampai ada kematian, baru duit tu akan dikeluar untuk digunakan. Tu no, beza. Dan keduanya, syarikat takaful, dia ada penasihat syariah, ustaz-ustaz yang cekap dan pakar di dalam bidang muamalat yang akan membetulkan banyak operasi-operasi dalam takaful. Ustaz pun banyak yang mahir di dalam bidang muamalat ni, dia pun akan bercakap apa yang kena, apa yang tak kena di dalam takaful. Dia akan bubuh. Sentiasa ada ramai ustaz-ustaz yang dalam bidang muamalat ni, dia akan tegur benda tu. Pensyarah universiti yang pakar dalam bidang muamalat. Baik, itu maknanya yang pertama, pengurusan dia tidak menjadikan judi, kerana duit tu tidak diambil oleh syarikat kalau tidak berlaku musibah sekalipun. Tapi kalau insurans, dia ambil duit tu, syarikat ambil hangus kira. Baik. Yang kedua, yang tadi kita contoh, dia ada penasihat syariah yang akan pantau perjalanan takaful supaya mengikut kepada cara Islam. Yang ketiga adalah takaful, dia tidak akan melabung di dalam mana-mana perniagaan, pelaburan yang tidak patuh syariah. Semua patuh syariah. Maknanya kalau judi ke apakah, dia tak boleh buat. Dan kalau sekiranya dia memerlukan syarikat takaful tu, dia perlu untuk buat pinjaman sekalipun, maka dia tidak boleh terbabit kepada pinjaman riba. Hak ni penasihat syariah akan tegah tengok. Sebab tu mana-mana syarikat di dalam bursa saham yang dikatakan sebagai patuh syariah, antaranya adalah semua syarikat ni tak boleh buat pinjaman berasaskan riba. Daripada awal dah hak tu ditepi. Sebab tu syarikat dikatakan sebagai syarikat patuh syariah, kerana mereka buat pinjaman pun bukan melalui pinjaman bank komersial. Dia akan buat cara pembiayaan Islam. Jadi itulah beza di antara takaful dan juga insurans yang kita ni tak sedar. Sebenarnya pasal apa takaful haram, takaful boleh halal, tapi insurans tak boleh, haram. Maknanya hari ni kita nampak perbezaan cara mereka beroperasi, cara mereka berjalan dalam tu. Maka itu adalah di antara riba yang banyak terjadi di dalam takaful, di dalam insurans utama. Jadi kita ni kena beralih pada takaful. Kena alih, kena berubahlah jalan dia pada takaful. Jadi yang mana sebelum ni duk pakai insurans lagi, lepas pada ni tukar terus pergi ke takaful. Baik. Tu satu isu, habis dah bab takaful.
No, sampai masuk kat 40 minit. Baik, yang keduanya, di antara isu riba yang berlaku adalah di dalam main kod. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Main kod ni, dia adalah akad apa? Contoh dia akad tu kita tak apa dia. Sebenarnya kalau kita nak kata nama tu main kod, tapi sebenarnya apa akad yang kita boleh katakan sebagai dia berdiri di atas akad apa? Akad jual beli ke? Tak ada jual beli pun. No, akad pelaburan ke? Tak melabung pun, bukan kata meniaga apa pun. Akad pinjaman ke? Ya. Ada nampak juga, hang tolong bagi pinjam kat aku bulan ni, bulan depan aku bagi pinjam kat hang pula. Tapi orang Melayu kita dia tak mau sebut lah main apa nama, main pinjam. Dengar kata pinjam ni orang Melayu dia cukup lemah perut. Pinjam ni seolah-olah macam susah sangat. No, kadang-kadang setengah orang kita dia ada prinsip dia. Aku ni kalau susah tak mana apa aku tak mau pinjam kau lah. Padahal Islam bagi kita nak pinjam kau lah. Bila kita susah, kita terdesak ataupun kita susah, kita boleh buat pinjaman kepada orang. Baik, dalam mingkut dia ada kumpulan-kumpulan yang ramai. Yang kita atur 12 orang selalunya cukup sampai setahun. Selalu biasanya ada tak sampai 12 pun. Jadi dia berlaku di atas kepercayaan sesama kita. No, aku percaya hang boleh bayar, boleh bagi duit ni kat aku pada giliran bulan aku, dan nanti pada bulan hang aku pun akan bagi juga duit. Bagi tu bukan bagi saja. Yang kata dalam akad ni, bila kita belajar di dalam apa nama muamalah, dia ada satu kaedah fiqh yang disebut sebagai al-ibratu fil uqud lil al-ibratu fil uqud apa nama lil maqasid wal maani la lil alfaz wal mabani. Pengajaran yang diambil kira di dalam satu-satu akad, maknanya kita nak tengok akad tu macam mana. Tengok kepada isi dan juga konsep dia. Jangan tengok pada nama dan juga kulit luar dia. Kita nak tengok akad tu, satu-satu benda tu betul ke tak betul akad ni. Kena tengok pada isi dia, konsep dia tu jalan lagu mana. Dan jangan tengok pada nama ni semua orang boleh bubuh. Sebagai contoh, orang boleh bubuh skim cepat pergi umrah, tapi ada 40 bubuh dalam tu. Macam orang tu buat skim cepat kaya. Tuan-tuan melabur bagi kat kami 300, tapi tiap-tiap bulan lepas tu kami bagi 1000. Bagi 300 buah mula saja, tapi tiap-tiap lepas pada ni tiap-tiap bulan kami bagi 1000. Kena tengok operasi dia berjalan tu lagu mana sebelum kita nak kata akad ni boleh pakai di dalam Islam. Kena tapih betul. Baik, balik kepada main kod. Main kod ni dia boleh jadi riba, kerana dia banyak, dia adalah di atas urusan saling pinjam meminjamkan duit. Hari ni hang bagi pinjam kat aku duit, bulan depan aku bagi pinjam kat hang duit. Tapi kita tak sebut pinjam lah. Konsep dia tu apa? Bagi pinjam. Hang pekat lawan bagi pinjam. Esok apa nama bulan depan aku bagi pinjam kat hang. Tapi diubah nama tu jadi main kod. Main kod. Maknanya pakat bagi lawan pinjam, bukan pakat lawan menabung lah. Bagi pinjam. No. Nak bagi kita nampak tu, sebenarnya konsep dia adalah bagi lawan pinjam. Di atas kepercayaan dalam semua kumpulan. Baik. Jadi dalam mingkut ni boleh jadi riba tak? Ya, boleh jadi riba. Sebagai contoh, ada peraturan dalam kod kata, siapa-siapa yang bayar lebih daripada 15 hari bulan pada setiap bulan, maka dia kena tambah 2 kali ganda. Kalau ada yang buat syarat lagu tu, maka dia jadi riba. Dia jadi riba pasal mereka dah tetap pada setiap bulan nak bagi 300, seorang 300 bagi kawan ni, 300 kawan ni bagi 300. Tapi kawan ni, masa bagi kawan ni dia terlambat bayar, tapi dia kena tambah lagi 600. Semua orang bagi 300, tapi dia kena balas balik dalam 600 pasal dia terlambat bayar. Tapi tak ada lah kot no. Orang yang main kod lagu tu tak ada.
tak ada lagi lah. Bayar ikut mana yang atas kemampuan diri lah. 1 hari bulan ke 15 bulan ke, hujung-hujung ikut janji bayar. Pasal kita dah sepakat dengan tu. Baik. Kemudian apa yang boleh menjadi riba adalah apabila ketua kod. Dalam kod ni ada ketua. Dalam banyak-banyak ketua ni, dalam banyak-banyak orang, dia akan kata apa? Aku jadi ketua. Dan aku giliran aku nak buat itu. Ni banyak lah. Baik. Apa yang menjadi riba di sini? Yang menjadi riba adalah kerana dia menggunakan kesempatan sebagai dia ketua, dia letak, dia mengambil manfaat daripada setiap pinjaman tu, dia guna kedudukan untuk mendapatkan nombor 1. Pasal apa? Tak faham lagi, tak jelas lagi ustaz, tak faham. Baik. Di dalam pinjaman ada satu kaedah yang mengatakan bahawa kullu qardin jarra bihi naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada terselit ke arah mengambil manfaat si peminjam, maka dia adalah riba. Sebagai contoh macam mana? Contohnya ni, saya buat contoh dengan dari tak mahu guna nama nak bagi senang faham, nak bagi mudah faham. Sebagai contoh, saya dengan Bang Darif ni, Bang Darif kata orang nak main pinjam duit dekat saya. Contoh. Jadi Abang Darif ni nak main pinjam duit dekat saya, kata 500 nak pinjam duit ustaz. Saya kata tak apa, tak ada masalah. Saya pun bagilah duit. Tetapi dalam sepanjang tempoh Bang Darif ni, dia tak bayar lagi duit. Saya duk guna khidmat Abang Darif ni macam-macam. Minta pi tebas semak sabun di kebun, minta nak guna motor dia, minta nak guna bermacam-macam khidmat dia. Dan Bang Darif ni pun, dia pun duk fikir macam tak hutang budi lah dengan saya. Dia tak boleh bayar, dia pun buat lah. Maka itu pun boleh menjadi riba. Itu pun boleh menjadi riba. Riba yang tak jelas di depan mata, kerana dia menggunakan khidmat. Dalam kita duk bagi pinjam ke orang dan kita guna khidmat dia. Yang macam bulan lepas saya sebut pernah Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Apabila dia minta hutang dengan orang, dia berdiri di tengah panas terik. Dan orang yang pinjam duit dengan dia tu, Imam Abu Hanifah ni seorang ulama yang besar, dia orang kaya. Bila dia tengok lah, tuan imam, tok syekh besar, kenapa berdiri tengah panas, awak tak main duduk bawah bayang-bayang pokok ke ataupun duduk di rumah kan? Imam Abu Hanifah kata, kerana aku takut bayang-bayang aku berteduh di bawah bayang-bayang pokok ataupun rumah hang ni pun termasuk dalam riba. Kerana selagi mana hang tak bayar hutang tu kat aku, dan aku berlindung menggunakan khidmat, menggunakan manfaat yang ada pada diri hang, maka itu pun aku takut kerana dia termasuk di dalam riba. Selagi hang tak bayar habis lagi kat aku, dan aku menggunakan, walaupun bayang-bayang, kalau kita kata bayang-bayang ni tak ada jahil lah kata kawan tu, tapi yang kata ulama dulu ni, mereka memang cukup warah, cukup jaga, sampai nak berlindung di bawah bayang-bayang rumah ataupun bayang-bayang pokok pun takut termakan riba dalam bentuk bayang-bayang, menggunakan manfaat. Sampai tahu tu. Jadi macam itulah kata mengkut, berbalik kepada perbahasan mengkut tadi ni. Bila mana satu orang tu, dia pun nak bagi pinjam kepada orang lain, dan orang lain pun nak bagi pinjam kepada dia, tapi dia menggunakan satu saja kelebihan. Dia bagi dampak dia lebih sikit daripada orang lain, iaitu dia nak nombor 1. Orang lain hampa ikutlah nak ambil nombor apa, tapi aku mesti nak ambil nombor 1. Baik. Dalam penyelesaian dia macam mana? Ketua mengkut ni, dia tak boleh letak, dia tak boleh menentukan sendiri giliran dan nombor apa. Tapi kita anak buah yang duk main bawah dia ni, bagilah kat dia nombor 1. Faham-faham sendirilah. Sebab kita tak mau bagi dia terjebak dalam riba. Dia tak boleh nak tawak untuk diri dia nak nombor 1.
Tapi anak buah hak yang tak faham ni, sebabkan dia ketua, kita ramai-ramai bagilah kat dia tidak nombor satu. Senang. Kalau dalam kelompok 10 orang ni, bersepakat setuju untuk dengan ramai itu ada yang memerlukan dahulu. Dia untuk ramai yang dalam semua ni, dia ada memerlukan semua dulu lah kan. Jadi setuju semua. Saya tak ada salah pun. Baik, soalan dia, dalam 10 orang contoh, dalam satu kumpulan tu, mereka bersepakat untuk melantikkan satu orang ni, biar bagi giliran dia dulu pasal 2 tahun. Mungkin dia betul-betul dia risau nak guna duit, bagi kat dia dulu. Boleh tak? Ya, boleh. Itu tidak berlaku riba. Kerana dia lantikkan semua. Bukan ketua yang meletakkan diri dia sebagai nombor satu, kerana dia akan menggunakan manfaat daripada pinjaman. Dia pun bagi pinjam juga kat orang, tapi dia guna manfaat tu untuk dia dapat nombor satu. Tak kena. Kalau kita semua pakat lantik, bagi dia giliran dulu pasal dia nak guna duit, tak ada masalah. Itu tidak akan menjadikan benda tu riba. No, yang kita kata riba ni bukan kita bagi pinjam RM1, bagi pinjam RM10, balas RM12, bukan satu saja riba. Riba ada dalam bentuk yang tak nampak di mata. No, macam kita cerita hari tu ni, pinjam motor orang tangki kosong, tapi kita kata hang pinjam motor aku ni bubuh minyak balik lah, bagi penuh. Bila kawan tu balas dengan motor bersepatah dengan lebihan daripada minyak yang penuh dalam tangki, minyak tu pun jadi riba. Tapi bagi kita sebagai orang yang pinjam, kena faham budi bahasa tu. Jangan duduk pinjam mata orang sampai kering. Minyak-minyak ni bubuh lah. Kalau kita sendiri suka rela untuk bubuh, kita faham adat kita meminjam, kena ada budi bahasa. Kita bubuh bagi penuh balik, itu terbaiklah daripada kita. Tapi jangan disyaratkan oleh orang yang bagi pinjam. Orang yang bagi pinjam, dia tak ada letak syarat. Ni hang nak pinjam motor dengan kereta aku, tak ada masalah, tapi hang kena bubuh minyak atau bagi penuh. Dia tak boleh letak. Tapi orang yang pinjam tu, dia boleh letak sendiri, dan itu tidak dikatakan riba. Betul. Ayat tu betul. Saya pinjam Ustaz. Ya, ya. Saya bagi tahu dia lah, saya kata saya pinjam nanti, tapi pinjam tak tahu. Kan? Maksudnya ayat tu memang ada jelas tak jelas lah kan. Kalau memang faham lah. Ya. Jadi apa, tak letakkan sebagai syarat. Ada juga faham dan minyak semua ikan semua itu lah. Kita habak tak minyak ada. Kita minyak ada ni. Kan? Jadi maksudnya kat situ macam tak masa tak baik, no, sahabat kita tanya. Contohnya orang nak pinjam kereta kita, minyak memang tak ada sebuah. Kita pun ada ni, tak apa nak pinjam tak ada masalah, tapi minyak tak ada lah. Mana dia tu faham diri lah, dia nak pakai, dia kena buah minyak lah untuk dia. Kita tak minta ke dia, tapi kita habang siap maklumat. Hang nak pakai tak ada masalah, tapi motor aku minyak memang khair. Kalau nak guna, pakai untuk hang lah, pada sekadar yang hang nak guna lah. Tapi bukan kita meletakkan syarat mesti buah penuh. Ataupun takat mana takut yang hang pinjam, hang tengok ada 3 bar, maknanya hang kena bubuh balik yang 3 bar. Tapi kita tak letak syarat tu. Cuma orang yang meminjam, dia kena ada adab budi bahasa tu. Bukan hari ni budi bahasa cakap elok saja. Maknanya mempermudahkan urusan si bagi yang bagi pinjaman ni pun. Dah hang guna kereta tu, hang guna motor tu, bubuhlah. Kabarlah balik. Kalau kita mula hang pinjam minyak tu 5 bar, tangki sampai 5 tingkat. Jadi bila hang guna 4 hang bubuhlah balik. Dan kita daripada orang yang bagi pinjam ni, jangan letak syarat. Kalau dia nak bagi balik kosong pun tak apalah, jangan duduk semut lah. No, tapi cuma kita tahu lah orang aku ni lain kali payahlah nak bagi pinjam. No, pasal yang tak arti bahasa, aku bagi kat hang tangki penuh, tapi hampir rabat sampai habis. Hang pula tak bubuh. Memang kita tak minta, tapi orang yang pinjam tu dia kena faham lah. Dia kena faham. Itu adat apabila dalam meminjam, orang dah bagi mudah kat kita. Apa salahnya kita balas bubuh balik bagi penuh. No? Baik. Jadi je lah, baik.
saja tak tahu. Baik. Riba ni sebenarnya banyak. Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh pun, saya rasa mungkin ambil setahun tu mengaji riba saja. No, antara riba yang disebut di dalam kitab fiqh kita adalah riba ni ada 4 jenis. Yang pertama dia ada riba yang terjadi mula-mula pecahan dia, riba ni terjadi pada 2. Riba yang berlaku dalam jual beli dan riba yang berlaku dalam hutang. Dia ada riba ad-duyun dengan riba al-buyu'. Riba al-buyu' ni, riba jual beli ni, dia akan terjadi pada 6 barang yang Nabi sebut tadi. No? Dan riba ni kalau secara ringkasnya saya sebut, yang pertama dia ada riba fadl. Dia mula dia ada riba jahiliyah. Riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. Maknanya pinjam RM1 bayar RM2. Baik. Kemudian dia ada riba an-nasi'ah. No? Riba an-nasi'ah, riba yang berlaku kerana lambat serah barang. Beli mai hari ni, esok baru serah. No, tu panggil sebagai riba al-fadl, riba an-nasi'ah. Dan ketiga dia ada riba al-fadl, lebih. Bagi contoh, kita tukar emas 10 gram dengan emas 11 gram. Emas 12 gram, 15 gram. Hak ni, hak yang 10 gram ni pasal dia ada ukiran yang cantik. Hak ni, hak yang 11 gram, 15 gram dia kosong. Tukar. Patutnya emas ni kalau 10 gram kena tukar 10 gram lah. Tak kira ada ukir ke tak ada ukir lah. Kena sama. Dia kira pada berat, bukan kira pada ukir. Dia tak tengok pada jenis-jenis 917 ke 123 ke apa kata. Jadi hak ni 10 gram, hak ni pun 10 gram. No? Hak tu 3. Dan kemudiannya dia ada riba dalam mazhab Syafi'i, dia ada riba aliyat, lambat serah, lebih kurang macam riba nasi'ah. No? Yang pertama adalah riba fadl, riba jahiliyah tadi kita cerita. Yang kedua, riba fadl ni kita bagi lebih. No, hang bagi beras segantang, aku bagi 2 gantang. Lebih bayar. Hang pinjam aku segantang, hang kena bagi balik 2 gantang. Aku macam tua dulu. Riba fadl, mana hang bagi lebih. Kemudiannya riba nasi'ah, lambat serah barang. Money changer tu. Tapi ambil duit $100 hari ni, esok dia bagi kat kita 300. Tapi bagi esok, bukan bagi dalam satu majlis. Itu pun jadi riba an-nasi'ah. No. Duit dia macam mas, dia kena bagi serentak. Macam mana kita duk beli barang di pasar malam, bagi dalam tu duit, ambil barang dalam tu. Kemudian dia ada riba jahiliyah. No, pinjam RM10, bayar RM15. No. Itu 3 tu saya cerita. Yang paling banyak lah, dia ada 4 lagi. No? Baik. Jadi kategori riba ni ada banyak lah. No? Dia ada banyak. Dan mungkin kita akan, kalau nak belajar pun dia kena khusus lah. Khusus betul-betul bahagian riba. Riba ni ada banyak lah. Ada terjadi dalam jual beli, ada terjadi dalam hutang. No? Baik. Ada lagi soalan? Baik, soalan bagus lah. Dalam bab saham, dalam saham dia ada tersenarai syarikat-syarikat yang patuh syariah dengan tak patuh syariah. Kalau orang main saham dia tahu, saya tak main. Tapi isu tu saya belajar lah masa saya mengaji dulu ni. Baik, jadi di dalam saham ada syarikat yang tersenarai patuh syariah, ada syarikat yang tak senarai sebagai patuh syariah. Dan ada yang dulu dia tak patuh syariah, kemudian dia jadi patuh syariah. Dan ada yang patuh syariah, tiba-tiba jadi tak patuh syariah. Kalau bursa saham, dia akan kemas kini, dia akan update 6 bulan sekali. 6 bulan boleh jadi kita tengok syarikat ni itu daripada 1 sampai bulan 6 dia patuh syariah. Dia tengok start bulan 7 dah pasal apa jadi tak patuh syariah. Baik. Kerana ada beberapa benda yang dikemas kini oleh
penasihat syariah. Depa duk cek penasihat syariah ni dia macam jakim ah. Duk pincang kilang-kilang. Macam mana dulu dapat status halal, dah jadi tak halal dah. Dia jadi lagu tu dah. Dulu tak halal tapi dah dapat status halal. Sebab syarikat jakim ni turun buat kerja. Jakim dia turun cek habis kilang macam mana depa buat bihun, macam mana depa proses barang. Daripada mula pintu masuk sampailah ke dapur. Jadi penasihat syariah ni pun dia kerja pada lagu tu lah. Pergi masuk tengok kepada syarikat-syarikat yang ada dalam bursa saham. Ni saya contoh cara ringkas lah, cara kampung kita nak faham. Dia masuk daripada pintu tu sampai dia robek habis. Dan antaranya benda yang diputuskan supaya tidak patuh syariah ni adalah apabila sumber yang haram, bahagian yang haram di dalam syarikat tu, tak silap saya lah, saya tak ingat, tidak boleh melebihi daripada 16%, tak silap saya. Dia ada juga bahagian haram. Kalau 10% dia masih lagi, contohnya syarikat tu syarikat yang besar, dia ada menega hak yang barang yang hasil yang halal dia dapat, tapi dalam masa sama dia juga ada buat perniagaan daripada hasil yang haram, sumber yang haram. Orang penasihat syariah dia akan tengok hak mana yang lebih banyak. Hak bahagian yang perniagaan yang halal ni, pendapatan yang halal ni lebih banyak. Hak yang haram ni akan dikurangkan. Mungkin dulu 16%, mungkin 13%, ikutlah berapa yang penasihat syariah nak letak. Tapi kalau hang dapat sampai 15% ataupun 17% hak hasil ni, maknanya hang tak patuh syariah lah. Makna peranan penasihat syariah ni, dia akan buat bagi syarikat-syarikat yang tersenarai dalam bursa saham ni, supaya kalau boleh hampa bagi kurang hak mana bahagian haram yang hampa dapat ni, bukan buang terus dah, tapi bagi kecil. Dulu ni katalah 20% hampa dapat. Kalau hampa nak senarai dalam patuh syariah, nak orang Islam labur, hampa kena bagi kurang lagi ni. Bagi kurang lagi hak yang hampa duk melabur kat disko, duk melabur dekat judi, duk melabur dekat arak, biar sampai 10% contoh. Kalau penasihat syariah letak lah. Maknanya kalau hang nak tersenarai dalam syarikat patuh yang patuh syariah di bursa saham, maka hang kena bagi kecil kan pendapatan yang haram ni, bagi besar hak yang bahagian halal. Sebab ada syarikat yang dia buat dua-dua, hak halal pun dia buat, hak haram pun dia buat. Tapi syarikat penasihat syariah kata, kalau hang nak dapat cuk halal lah, patuh syariah ni cuk halal, hang kena bagi kurangkan pendapatan hang yang haram ni. Tapi ada syarikat yang dia tak boleh ikut. Contoh dia nampak, kita boleh buat duit nak belah judi ni, nampak naik, tiba-tiba naik. Dan penasihat syariah tahu. Macam Jakim asal-asal dia bagi cok halal, hampa buat bihun cok halal. Dia tengok pergi serbu lepas 3 bulan lah, ada anjing, kotor, bahan daripada yang tak halal. Tiba-tiba daripada bagi cok halal, tarik balik cok halal. Lagu tu lah contoh lah. Macam mana syarikat yang mula-mula patuh syariah, dia jadi tak patuh syariah. Dan ada syarikat yang mula-mula tak patuh syariah, tiba-tiba jadi patuh syariah. Pasal apa? Pasal dia ikut saranan dan juga penasihat syariah. Dia kata kalau hang nak patuh syariah, hang kena ikut standard SOP kami lagu ni, bagi kecil bahagian haram tu. Sebelum ni hang dapat sampai 50%. Dah kalau hang nak bagi patuh syariah, hang kena bagi dapat 10% saja bahagian haram. Dia pun ikut nasihat syariah. Tengok lagi cara pinjaman hampa ni macam mana, berasaskan pada pinjaman riba ataupun tak. Kalau riba, kami tak boleh luduh lagi, cari duit tu kan senang. Ustaz-ustaz kita nak berbetul syarikat ni, kalau mereka setuju, tak apa, kami ubah daripada pinjaman hak cara riba, kami akan ubah pergi kepada pembiayaan cara Islam. Mereka ikut betul-betul pasal mereka nak dapat patuh syariah. Macam kita nak dapat logo halal lah. Macam setengah orang bukan Islam lah, dia buat barang-barang yang nak supply, nak dapat cuk halal, dia akan usaha juga lah. Contohnya daripada ayam hak dulu kepok pun, dah kena sembelih, dia ikut lah. Cari mana orang Islam jadi tukang sembelih, ikut betul-betul macam mana elektrik ke tempat sembelih bagi cukup ke, baru dia boleh dapat logo halal. Bahan-bahan yang ada dalam makanan-makanan harian ni, dia boleh ikut apa SOP yang Jakim letak. Kalau hampa nak dapat cok halal,
Hampa boleh buat. Kalau hampa boleh buat, hampa dapat. Kalau hampa tak boleh buat, hampa tak dapat. Sebab tu dia kajian merubah. Ada syarikat yang asal patuh syariah, jadi tak patuh syariah. Ada yang tak patuh syariah, kemudian jadi patuh syariah. Pasal apa? Pasal ikut SOP. No? Masa tu dia dah Beli. dia dah kecil. Katanya bila dia labak 50,000 harga dia turun kan. Jadi masa tu harga yang bukan masa nak berubah pada syariah tu, harga berada di bawah. Di bawah maknanya dia mungkin dia loss dalam 5,000, maknanya 35,000. Masa tu nak forward ke syariah. Jadi macam mana dia buat letak di Baik. Soalan ramai saham kot. Baik, tak apalah. Baik, cerita dia, ada orang yang melabung di dalam syarikat saham. Sebagai contoh, dia dah habis 50,000. Saham ni yang mulanya syarikat saham ni tak patuh syariah. Tiba-tiba dia tukar saham ni jadi patuh syariah. Saham ni jadi patuh syariah, mungkin keuntungan dia jadi kecil lah betul no? Saya cuba nak permudahkan bahasa tu lah. Sebab tak ramai orang kampung kita ni tahu pasal saham apa kan. Mungkin benda ni baru. Tapi seeloknya saya lebih harap kalau ada orang muda yang dengar pasal orang muda yang banyak duit benda ni no? Tapi tak kira, tak boleh kira orang tutur orang ramai juga kalau main duduk main belah bandar ni pun. Baik. Jadi keuntungan dia ataupun kita berasa macam macam mana kedudukan duit kita pada ketika dia masih tak patuh syariah, tiba-tiba syarikat tu berubah jadi patuh syariah, dan berlakulah mungkin sedikit kerugian daripada orang panggil apa, bila berlaku peralihan tu dia akan rugi. Baik. Jadi bila rugi lagu tu kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Baik. Bagi saya benda ni dia rumit sikit kita nak urai. Pasal dia perubahan di dalam sistem yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak, bukan ada kita upaya nak bagi ubah. Pasal kita dah duduk di dalam sistem yang macam tu. Bila dia berlaku peralihan kuasa, maka akan jadilah beberapa kerugian. Baik. Tapi cuma seeloknya bagi kita lah yang saya boleh cakap di sini, kalaulah kita melabuk contohnya di dalam syarikat yang patuh syariah mula-mula, tiba-tiba dia jadi tak patuh syariah, apa tindakan kita? Tadi itu cerita dia daripada tak patuh syariah kemudian jadi patuh syariah, kita rugi. Dan had ni kita melabuk di saham patuh syariah, tiba-tiba dia tukar jadi tak patuh syariah, apa yang patut kita buat? Kita buat keluar balik duit modal kita tu. Kita ambil pada sekadar modalnya sahaja. Yang berapa kita habis, kita labur semasa dia patuh syariah. Tiba-tiba bila dia tukar jadi tak patuh syariah, buat keluar balik duit kita. Ambil pada sekadar modal. Kalau dulu kata 50,000, tiba-tiba bila tukar jadi tak patuh syariah, naik jadi 70,000 kita dapat. Tinggal 20,000 tu, ambil saja 50,000. Tapi kata ulama, iaitu apabila Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut 70,000 tu pun kita boleh ambil. 20,000 ni cuma kita jangan makan kita, pergi bagilah kepada badan-badan kebajikan untuk orang Islam, orang-orang Islam. Sebab kita rugi tau. Ramai daripada kalangan orang, dia ada sebut, dia ada komplain. Ramai daripada orang-orang Islam yang berurusan jual beli ataupun buat simpanan di Amerika, contoh negara barat, mereka ni ada sampai berjuta-juta duit. Tapi bila mereka tahu kata duit itu duit riba, duit yang tak sah, mereka tinggal lagu tu saya. Dia akan jadi hak milik apa? Hak milik orang kafir. Padahal duit riba tu kita boleh ambil untuk guna buat jalan, buat kemudahan untuk negara Islam tu sendiri. Bukan kita guna untuk makan, tapi kita guna untuk kegunaan awam. No? Jadi yang tu cara dia. Kalau kata rugi macam tu, kita tak boleh nak buat apa dah. No? Tapi kalau kata daripada kita melabur asal-asal syarikat yang betul syariah, tiba-tiba dia jadi tak betul syariah, tu kita kena buat keluar duit tu.
Pasal dia dah berubah status dia. Dan bila kita melabuk juga, maka kita melabuk pada benda yang haram. Kalau kita makan duit tu, makan yang haram. Jadi apa yang saya cerita ni cuma pemahaman yang kita kata untuk bahasa kampung kita lah, Kalau nak cerita bab akademik mendalam tinggi tu, mungkin bukan masa dia di sini lah, Baik, ada apa lagi ke soalan? Cerita dia faedah dia, faedah daripada KWSP. KWSP ni tengok kepada apa nama yang terbaru ni, saya tak tahu macam mana. Ada convert dah. Kalau start daripada tahun lepas, tahun 2 ni dia convert. Semua kebanyakan dah convert kepada yang cara Islam. Cara Islam. Kalau cara Islam tu tak ada masalah lah. Tu tak ada. Kita kena buat lah. Kalau dia buat pilihan, kalau kata dia buat macam MSP, semua dia tukar, tak ada masalah. Dia bagi pilihan. Dia bagi pilihan. Siapa nak ikut cara konvensional dengan faedah, tak boleh lah contoh dia. Tapi kalau kita mohon minta cara Islam, mungkin ada pembahagian keuntungan macam mana daripada KWSP, ada pelaburan-pelaburan yang lain, dia masukkan juga sebagai keuntungan tu, dia bagi sebagai sistem mudharabah dalam bab pelaburan. Dia bagi keuntungan tu sikit dengan kita. Mudharabah makna KWSP ni pun dia kena ikut cara Islam juga. Macam mana cara dia melabung tu, dan pembahagian daripada hasil-hasil tu pun dia kena ikut daripada cara Islam. Jadi dia tak ada masalah lah kalau cara Islam. Tu ada ulama-ulama syariah yang dah betul lah tu. Tapi kalau kata kita pilih cara asal, lama, mungkin ada masalah lah. Dan kita perlu ambil pun duit pada sekadar yang modal dia. Macam tadi kita sebut, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kita dah tobat, tak mau ambil riba, maka kita ambil pada sekadar duit modal yang mana dah kita habis dah melabung untuk simpanan kita dalam KWSP. Lebih daripada tu tak boleh. Baik. Peratusan ikut peratusan. Baik. Tak. Tidak. Ya. Dia banyak kita tak ada bank ni, tak hak. Saya dah tahu sebelum ni bank ni jadi bawa sama kerjaan. Kalau bank ni hak kerjaan atau saya kata itu. Baik. Bank ni hak kerajaan ke ataupun persendirian? Bank ni hak persendirian. Tapi dipantau oleh kerajaan. Semua bank-bank yang kita ada ni sebenarnya dia duduk di bawah bank negara. Bank negara ni hak kerajaan. Bank-bank hak yang ada macam RHB, CIMB, Maybank, dia persendirian. Ada macam bank muamalat bawah Syed Mukhtar Bukhari. Siapa ada modal boleh lah buka bank. Dia ada modal dia, tak silap saya berapa, 500 juta. Dia kena ada 500 juta modal untuk nak buka bank tu, tak silap saya dulu lah. Kalau kita haji ada duit 500 juta boleh buka bank. InsyaAllah ada no? Boleh buat. Tapi tak apalah soalan tu pun tak apa. Maknanya bank ni persendirian tapi dipantau oleh kerajaan. Siapa yang ada banyak duit bolehlah buka bank. Tak silap saya dulu masa saya mengaji, dia kena ada 500 juta kot. Dan kerajaan, tujuan dia, kerajaan akan pantau lah semua bank-bank ni melalui apa? Bank negara. Bank negara akan tengok lah duit keluar masuk ke apa-apa. Baik. Tak apa dah. Baik. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang muka surat yang terakhir sekali, yang mana Allah Ta'ala sebut
ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau hangpa pinjam berhutang dalam satu tempoh satu jangka tempoh, tak kira lah apa-apa tempoh tu, maka faktubu, kena ada hitam putih. Dan hitam putih ni bukan kata hitam putih saja, maka ulama juga menyebutkan bahawa seeloknya bukan kata-kata hanya hutang, bahkan dalam bab akad jual beli pun seeloknya kena ada saksi. Seorang ni kadang bila main dengan mulut ni, dia boleh berbelit-belit, dia boleh jadi lidah atau boleh jadi carang. Hari ni dia kata dia pinjam duit, kita pun bagi duit, esok lusa dia boleh nafikan. Dia boleh, mana ada, aku tak pinjam kan. Berlambak tak kes macam ni? Berlambak. Sebab tu Allah Ta'ala suruh buat hitam putih dan juga ada saksi. Senang, orang tak boleh nak murung kita. Orang tak boleh nak pelentong. Orang tak boleh nak pelentong kita. Kalau kita pun tak berlaku zalim pada orang, dan orang tak boleh buat zalim pada kita. Macam ayat tadi kita baca, iaitu la tazlimuna wa la tuzlamun. Hampa tak buat zalim ke orang, dan orang pun tak buat zalim ke hampa. Jadi Allah Ta'ala ni sebenarnya dah turunkan sistem untuk kita. Apabila kita buat hutang, Cik Haji ni cerita tadi ni, kawan ni nak pinjamkan 5,000 tapi tak mau cerita kat siapa-siapa, termasuk dengan bini dia sendiri pun dia tak mau bagi tahu. Baik, apa masalah yang berlaku apabila kita berhutang tak mau bagi tahu pada orang? Hal ni selalu banyak terjadi. Katalah kalau kita berhutang 5,000 tu, dalam tempoh tu tiba-tiba kita mati, bini pun tak tahu kita berhutang dengan siapa. Sakit nak kita dalam kubur ni, sakit. Orang yang berhutang, Nabi kata apa? Orang yang mati syahid pun tak boleh masuk dalam syurga kalau sekiranya dia ada hutang tak bayar lagi. Maksud orang mati syahid ni, Nabi sebut kata orang yang mati syahid ni boleh masuk terus dalam syurga tanpa dihisap. Masuk dia ni tak boleh, tak ada palang lah, macam itu lah. Tapi bila tengok rupanya, hang ada hutang tak bayar dulu masa hidup di dunia, tak boleh masuk. Dan silap kita apabila kita berhutang, kita tak catat dan kita tak habaq dekat orang rumah kita, kat anak-anak kita. Ni pak ni dah sakit teruk dah, kanser tahap 4 dah. Tak cerita yang dia ni dah berhutang kawan tu, tak bayar lagi komisen broker ni, tak bayar lagi duit hutang hak tu hak ni. Dia tak cerita. Dia mati pun kadang-kadang orang yang bagi hutang tu pun tak tahu lah dia duk pinjam duit ku 50,000 mati lah, tak tengok. Bila pergi tuntut dekat anak bini pun jadi tercengang-cengang. Bila masa pak kami pinjam, dia tak pernah habaq pun. Yang kita duk kena tibai dalam kubur. Sebab tu masalah, kerana tu Allah Ta'ala bila suruh dia kata faktubu, tulis, buat hitam putih. Buatlah ringkas. Saya dengan ni contoh nama Mamat bin Rashid. Contoh nama tak ada kaitan dengan sini. Bersetuju berpinjam untuk meminjamkan duit kepada Man Trayang contoh, Man Trayang sebanyak RM20,000 pada tarikh sekian-sekian 29 bulan 9 2020. Disaksikan oleh siapa? Tuan Imam, saksi yang pertama, Tok Siau Majid Trayang. Sign kan, bukan kita ada cop apa pun, sign. Kita putus stik, buat satu salinan, buat dua, bagi kat dia satu, yang punya duit, kita yang bagi pinjam ni pun pegang satu, dan bagi satu kat Tok Imam. Tapi kalau ada sign Tok Imam, tak payah bagi putus stik. Jaga dua orang, buat 5 minit sampai dia rumah. Mati pun kalau cakap mendadak, tak apa, orang tak. Dan ahli keluarga pun tak boleh nak menafi dah. Dan paling-paling kurang kita ada buku 5-5 yang memang kita catat. Catat ni catat macam mana? Contoh hanya kalau kita pinjam dekat Man Jerung, contohnya Man Jerung nama dia. Jangan tulis Man Jerung dia, tulis Man Jerung. Nombor telefon pun tak ada. Jenuh nak cari dia Man Jerung. Ni Syu'i mana? Dalam Langkawi ni pun berlambak nama Syu'i ni. Jangan menyusahkan waris kita untuk pergi tuntut hutang. Tulis nama Syu'i, nombor telefon sekian, alamat rumah sekian. Syu'i apa nama dia? Syu'i Tokong contoh kan. Bubuhlah nama apa yang orang kampung kenal dia. Duduk kampung mana? Kedawang contoh. Temuyung Mekah.
No, tinggal ialah nombor telefon. Ni bubuh nama, tak tinggal nombor telefon. No, tulis nama Deris. Deris mana? Belakang dalam KWI ni nama Deris. Bukan kita seorang ni saja. Tulis nama gelaran yang senang orang nak pergi cari. Dan tulis nombor telefon. Kena buat lagu tu. No, tulis nama betul dan juga dalam kurungan bubuh nama samaran, tulis nombor telefon, cerita sikit mana asal usul dia. Ada 3 star. Mudah orang kenal. Tak apa, boleh pakai. Kalau kata tulis kan Ali 3 star. Contoh bagi kena tulis nombor telefon. Kalau ada. Tu cara betul yang kita nak pi apa nama? Kita nak tulis. Bukan ambil tulis buah nama Ali. Ali mana? Kuah pun ada orang nama Ali. No, silap-silap dia pergi cari kat Pulau Tua pula. Orang nama Ali ke? No, orang Pulau Tua pun ada nama Ali. Ustaz pun nama Ali. Ali mana? Letak umum. Tak ada nombor telefon. Susah lah anak-anak nak cari. Susah. Macam baru ni ada orang tanya saya, satu orang ni dia jual tanah. Dia minta broker tu tolong jual tanah kat dia. Jadi dia nak janji nak bagi RM50, RM50,000, bukan RM50. RM50,000. Tanah tu kata dah RM150,000 tapi dia janji nak bagi RM50,000. Lepas tu orang tuan tanah ni pun dia pun dapat jual lah, broker tolong jual, tapi sampai cerah dia tak bagi duit dekat broker tu. Sampai mati. Bukan sampai cerah, sampai mati contoh. Sampai mati dia tak bagi duit. Lepas tu broker dia pergi minta dekat bini dia, bini si mati. Dia kata dulu ni apa nama laki hang ada janji nak bagi aku RM50,000. Sebab aku dah boleh jual tanah dia. Jadi aku nak main tuntut lah. Bini dia kata hampir minta ni dekat dalam kubur. Ada dia betul kata tu. Betul ya lah, contoh betul. Ya itulah yang dia katakan sebagai dakwaan yang boleh kata betul, boleh kata tak betul. Tapi saya rasa kebiasaannya orang kita ni kalau buat urusan broker apa, ada juga seorang dua yang tengok keliling-keliling. Pasal kerja ni tak buat seorang dua saja. Dia ada juga sambil duduk sembang dia kedai kopi tu, ada lah mata-mata lain tu pun duduk tengok juga. Maknanya mungkin bini tak tahu, tapi kawan-kawan ada 2-3 orang lain ada tak kawan-kawan kedai kopi tu dia tahu. Contoh kan? Ya. 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 Jadi dalam masa 90 ini kalau Pak Ali dijual, Pak lebih RM20,000. Pak Ali nak jual 3 rasa kita tak ada. Tetapi kiranya masa-masa option tu masih hidup lagi dalam 90 ini. Ada kawan yang sejarah menengah ni buat tanah rumah ni. Dia pun dulu nak jual itu ni Pak Ali tak boleh nak jual di sini. Okey, baik. Soalan dia, apabila broker tanah, apabila tuan tanah, dia contoh dia buat syarat dengan broker tu, dia kata kalau dalam masa 90 hari hang boleh cari orang untuk beli tanah aku akan bagi komisen dekat hang. Tapi tiba-tiba tak sampai dalam 90 hari tu ada orang lain pergi jumpa dengan tuan tanah tu kira bukan melalui broker. Mana dijual beli terus. Baik. Di sini broker tu kalau yang ikut dia dapat ada komisen tu, dia tak dapat lah kalau ikut. Pasal broker ni dia dibayar atas upah dia buat kerja mencari pelanggan, mencari pembeli. Maka dia berhak mendapat atas kerja yang dia buat.
titik peluh dia pergi cari kawan tu, dia pergi cari kawan. Dia bukan senang pada 200,000, 500,000 orang nak beli tanah tu. Tiba-tiba dia boleh usaha cari. Dan kita menghargai dia, kena habat, kena bagi lah kat dia. Tapi kalau ada orang main berunding terus dengan kita, selagi kita ni tuan tanah, ada orang main berunding terus dengan kita tanpa melalui broker. Jadi kita kata macam mana broker tu nak bagi juga ke duit? Sebab orang main direct terus jumpa kita, broker tu tak dapat lah duit pasal orang main kira terus dengan kita, no? Tapi paling kurang pun apa salahnya kita uluk lah 400-500. Kalau dapat sampai 1 juta takkan tak boleh bagi 400-500. Abang duit ihak dia duduk lekoh cari sebelum tu. Baik. Jadi cerita dia tadi ni, iaitu di mana satu orang ni dia guna broker dan dia pada membuat surat undang-undang. Dalam surat tu kata bahawa dalam tempoh 90 hari tanah ni kena berurusan melalui broker lah. Dan apabila tanah ni terjual, maka ada bahagian yang broker akan dapat lah daripada komisen tu. Tiba-tiba dalam masa tak sampai 90 hari tu, tuan tanah ni sendiri dia pergi jumpa dengan satu orang lain tanpa berurusan dengan broker. Baik, jadi apa hukum dia di Islam? Daripada undang-undang kita tahu broker ni boleh ambil tindakan dekat kita pasal kita kenal lah perjanjian tu. Baik, di dalam Islam sendiri pun ini pun dinamakan sebagai khianat juga, kerana kita dah berjanji dah apa-apa pun dalam masa 90 hari, maka broker tanah ni jual beli mestilah dibuat melalui broker. Kita pun dah buat perjanjian dengan broker, lagu tu dah ada surat undang-undang hitam putih apa semua dah, bukan kita kena ikut dah. Tapi apa yang berlaku, ada orang main sailang broker, main kira terus dengan kita. Kita dah berjanji dah dengan broker, dah letak tempoh hari, maka kena ikut pada perjanjian tu. Kalau kita buat juga, maknanya kita mengkhianati broker. Kita mengkhianati broker. Di dalam Islam dipanggil sebagai khianat, dosa besar. Dia jumpa ya. Boleh kalau dia bincang berapa tak akan bilang keluar lagi. Ya. Tapi saya fikir tu boleh kot. Tak ada apa-apa. Baik. Jadi ialah bukan orang tahu kata kita broker pun, dia pergi jumpa sendiri lah dengan tuan tanah tu cerita dia. No? Baik. Dan kita pun tak ada niat pun nak khianat pada broker tu. Baik. Jadi benda ni rumit lah, kita boleh nak cerita rumit. Saya kata rumit lah. Pasal kita tak ada niat nak khianat broker tu, tapi orang mai jumpa sendiri dengan kita. Dia pun tak tahu kita pasang broker. Baik. Jadi kalau mengikut pada tindakan undang-undang tu, maknanya kalau kita buat juga, kita boleh, broker boleh saman kita lah. Maknanya dia buat surat hitam putih. Dan kalau tak buat surat undang-undang pun, mungkin dia jadi ralat lah broker. Dia kata, macam mana dia ni bincang? No, dia kata dalam masa 90 hari tanah ni mesti dijual melalui aku. Tapi tuan tanah ni dia buat lagu lain pula. Tuan tanah ni buat lagu lain, yang mana pada target kita selaku tuan tanah, tak kira berapa hari dalam 90 hari. Kalau ada 3 hari ada orang nak beli pun kita nak jual. Itu kepentingan kita, orang yang jual. Tapi kepentingan broker paling kurang dia nak juga komisen. Dia tak kira lah sebelum 90 hari ke selepas 90 hari, lepas 90 hari habis perjanjian tu. Baik.
Jadi saya tak tahu macam mana yang urusan yang dibuat oleh kebanyakan kita sampai melibat 90 hari ni. Mungkin dia akan makan diri balik lah. Sebab tu tuan tanah ni dia kena fikir panjang supaya syarat-syarat yang dia buat tu jangan bagi makan diri dia balik lah. Maksud saya waktu tadi gitu. Kata saya dia tahu sana, saya rokok. Jadi kena menari. Tiba-tiba ada tak ada buat dia nak beli. Apa kata dia tu? Dia pun kata di sana saya Pak Hidup. Tadi saya ada beli kata. Saya kata macam apa orang belakang lagi sini. Bunyi lagi. Ya. Baik. Kalau kata ada orang nak mai beli tanah dengan kita tanpa melalui broker, walaupun kita dah berjanji dah dengan broker, kok mana pun tanah ni kena beli melalui broker. Tapi broker ni dia duk cari guru dia tak dapat. Yang dapat tuan tanah ni dapat orang lain mai kepada dia terus. Baik. Jadi tuan tanah ni pun dia kata macam mana, dia kata Pak Ali ni cari orang tak boleh. Contohlah nak bukan cari tak boleh. Tapi aku ni dia kata orang mai ni kat aku. Baik. Jadi kita selaku apa nama tuan tanah ni, bila kita jual tanah tu kita kena berjumpa dulu dengan broker. Ni yang kata perbincangan ni kena ada secara berdepan. Dia tak boleh buat sengat-sengat. Tak kira broker tu, "Oi, hang janji tu mana dengan aku?" Dia melompat kan. Jalan yang pertama, kita ni selaku tuan tanah berjumpa dulu dengan broker yang kita pasang. Bagi tahu macam ni, aku ni sebenarnya nak guna duit, no? Niat aku supaya tanah ni cepat jual. Lah ada orang mai berkira sendiri dengan aku dan dia nak beli sendiri. Dia pun tak tahu kata hang ni broker aku. Dan aku pun tak ada niat nak khianat hang. Cuma dia kata macam ni lah, aku kalau beli tanah ni aku nak cepat-cepat jual. Dah hang tak boleh cari orang. Tak apa, no? Jadi aku akan bagi sikit bahagian untuk hang sebagai tanda berterima kasih lah hang tolong susah payah aku. Tapi tak boleh bagi banyak mana yang aku janji kat hang. Mungkin dia janji nak bagi 10,000 contoh, tapi aku tak boleh bagi 10,000 sebab orang nak beli direct terus aku. Tapi aku akan bagi 1,000 kat hang. Macam mana? Hang setuju tak? Kalau dia kata aku tak setuju, hang bagi juga masa aku dalam masa 90 hari aku nak keliling satu Malaysia, aku nak cari juga aku mana. Kita kata hang jamin boleh dapat kan? Tak ada orang nak beli dah aku. Pasal dia nak ligan kepada komisen 10,000 tu. Lah orang nak beli jumpa aku ni, dia pun main beratur ni macam ni. Ya hang seorang tak dapat lagi. Ada macam mana? Mana kita buatlah perbincangan yang bagi memudahkan dia terima. Kita dah ada perjanjian dengan dia, tapi kita kena menghadap dia tu dulu. Di mana kunci dia persetujuan kedua belah pihak. Kunci dia macam tu, persetujuan kedua belah pihak. Kita bagi tahu siap-siap. Dulu aku janji dengan hang kalau aku jual tanah ni aku nak bagi 10,000 kat hang. No, tapi dah ada orang mai berkira nyari dengan aku, bahagian hang tak dapat dah 10,000, tapi aku akan tetap bagi kat hang. Cuma tak banyak macam mana yang aku janji dulu. Dan kita kena maklum kepada dia berapa kadar yang kita nak bagi. Satu lagi di dalam bab broker ni yang saya nak sentuh adalah kebanyakan daripada kita janji kepada komisen, kepada broker tak sebut had yang tertentu. Had ni salah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa yang menggunakan seorang pekerja maka hendaklah dia memaklumkan kadar upah yang dia nak bagi. Macam orang kita dia kata hang boleh jual tanah ni, panggu hang ada dalam ni. Tak betul. Berapa panggu dia dapat? 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 orang. Kena habaq, kena maklum secara detail, terperinci berapa. 10% kalau patuh lah. Kalau jumlah yang sebenar 10,000, 20,000, kena habaq. Dia tak boleh janji kata panggu saja. Panggu hang ada, panggu hang ada, panggu hang ada. Tak boleh main panggu. Berapa kadar dia? No? Tak apa dah ni 9-10 minit dah. No? Saya harap ni lah no, puas hati kot no dengan penarian saya. Tak puas hati. Tapi apa yang saya cerita ni harap-harapnya puas hati lah no, pasal saya nak bagi mudah fahaman dia lagu tu. Kita nak bincang secara detail mungkin tak habis pada malam ni. Banyak lagi benda yang saya nak kupas tu, tapi saya cuba untuk nak bagi orang dengan bahasa yang mudah faham, kita dengan perbincangan yang ringkas lah. Nama pun soal jawab,
No, kita nak, kalau kita nak lebih detail, hak tu dia kena buka kitab lah, yang khusus pasal bahagian tu. Jadi saya harap semua perhati, dan kalau ada apa kemusykilan mungkin tak tertanya di sini, mungkin takut segan, tak apa, boleh tanya masa lagi lepas daripada habis kelas, no? Saya bila masa insya-Allah terbuka lah untuk ditanya. Dekat mana yang saya tahu saya jawab, dekat mana saya tak tahu saya akan balik rujuk, tengok balik jawapan dia ke mana, no? Baik. Jadi saya rasa sampai dekat ni dulu. Allah Taala alam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya'i was salihin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wahdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika syakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.